Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari Kumpulan 9 akan membentangkan tajuk bandingkan worldview ahli falsafah barat dengan ahli falsafah Islam dalam memahami fenomena alamiah dan metafizik. Next. Okeylah, baiklah, kita tengok pada pengenalan. So, pengenalan kita lihat pada maksud worldview. Menurut Oxford Advanced Learner's Dictionary, worldview atau pandangan hidup membawa erti satu cara seseorang berfikir mengenai pemahaman berkaitan kehidupan di mana ia dipengaruhi oleh kepercayaan dan sikap. Okey, kita lihat pada metafizik pula. Menurut Kamus Dewan, metafizik ni bermaksud satu falsafah ataupun ilmu pengetahuan mengenai segala yang ada di luar alam biasa ataupun yang tidak kelihatan. Kita alamiah pula, maksud alamiah merupakan sifat ataupun karakter yang wujud pada sesuatu entiti atau fenomena semula jadi. Okey, baiklah, kita pergi pada sejarah 2.1 iaitu sejarah kemunculan falsafah barat. Okey, falsafah barat ni merupakan satu pemikiran yang dikatakan penyaksian kelahiran falsafah. Ia kerana falsafah lahir disebabkan oleh kemenangan akal ke atas mitos yang dikatakan telah diterima daripada agama. Jadi falsafah barat ni juga telah diasaskan oleh orang Yunani pada ketika itu pada tahun 600 tahun sebelum Masihi dan juga dia bertapak di Miletus. Sejujurnya falsafah ni merupakan antara titik tolak daripada semangat untuk mempelajari atau memahami alam di sekeliling manusia serta mengenai diri sendiri. Seterusnya saya akan membentangkan subtopik yang seterusnya iaitu pandangan ahli falsafah barat. Yang pertama, ahli falsafah barat ni dia mempunyai pandangan yang pelbagai tentang aspek-aspek kehidupan dan pengetahuan dan terdapat beberapa pandangan umum dari ahli falsafah barat yang terdengar. Seterusnya, realisme merupakan pandangan dan ideologi yang terkenal di kalangan ahli falsafah barat. Sebagai contoh, pandangan ini berpendapat bahawa dunia luar mempunyai kewujudan bebas yang boleh difahami melalui akal dan penyelidikan. Okey, baiklah, sekarang saya akan terangkan tentang karya ahli falsafah barat. Okey, salah seorang ahli falsafah yang paling berpengaruh dalam sejarah barat ialah Plato yang merupakan guru Sokrates dan beliau juga pengasas akademi di Athens. Okey, dalam dialog Plato yang ditulis dalam bentuk perbualan antara Sokrates dan watak-watak lain, ianya memberi pandangan tentang pelbagai tema falsafah. Okey, seterusnya, ahli falsafah yang terkenal dikenali sebagai Descartes yang merupakan seorang ahli falsafah Perancis abad ke-17. Okay, beliau sering dianggap sebagai bapa kepada falsafah moden. Dalam karya terkenal dia ialah Meditation in First Philosophy. Descartes terlibat dalam proses keraguan radikal dan beliau juga mempersoalkan kepastian kepercayaan dan mencari asas untuk pengetahuan. Baik, seterusnya kita akan menelusuri pada sejarah kemunculan falsafah Islam. Falsafah Islam dapat dilihat bermula pada abad pertengahan dan pada waktu yang sama berlakunya zaman keemasan peradaban Islam iaitu pada abad ke-8 hingga 14 Masihi. Kemunculan falsafah Islam adalah kesinambungan atau kesan daripada wujudnya interaksi antara falsafah Yunani kuno iaitu falsafah daripada Sokrates, Plato dan Aristotle dengan tradisi dan agama Islam. Pada zaman awal kemunculan falsafah Islam ini, karya Yunani yang telah selesai diterjemahkan oleh para cendekiawan disesuaikan dan diadaptasikan mengikut ajaran dan syariat agama Islam dan Al-Quran sebagai panduan utama. Tokoh falsafah Islam seperti Ibnu Sina, Al-Farabi dan Al-Kindi mula dan menyebarkan falsafah Islam. Baiklah, seterusnya kita akan beralih pula kepada poin seterusnya iaitu pandangan tokoh Islam terhadap falsafah Islam. Baiklah, dalam tradisi pemikiran Islam terdapat pelbagai pandangan tentang asal-usul ahli falsafah Islam. Ahli falsafah Islam merupakan kelompok sarjana dan pemikir yang aktif dalam mengembangkan pemikiran dalam konteks kebudayaan Islam. Beberapa ahli falsafah Islam berpendapat bahawa asal-usul mereka dapat ditelusuri kembali ke falsafah Yunani kuno, terutama falsafah Aristotle dan juga Plato. Al-Kindi pada tahun 1986 mendakwa bahawa tugas ahli falsafah Islam terhadap ilmu orang asing ialah mengkaji dan melaporkan teori mereka dengan tepat dan seterusnya melengkapkan apa yang gagal dipelajari berdasarkan petunjuk syariat dan kebolehan mereka.
Manakala Al-Mubashir bin Fatih pada tahun 1958, seorang lagi ahli falsafah Islam terkenal, juga menegaskan beliau menolak semua idea asing yang tidak selaras dengan syariat Islam. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang karya ahli falsafah Islam. Yang pertama, ahli falsafah Islam juga dikenali sebagai ahli falsafah Arab dan pemikiran Islam, merujuk kepada tradisi falsafah yang berkembang dalam dunia Islam sejak abad ke-9 dan seterusnya. Ahli falsafah Islam menggunakan pelbagai tradisi intelektual termasuk falsafah Yunani, falsafah Parsi dan juga teologi Islam awal. Dalam karya ini, Ibn Rushd menjawab kepada karya The Annals of Philosopher Al-Ghazali dan mempertahankan penggunaan falsafah dalam tradisi Islam. Seterusnya saya akan menerangkan tentang perbandingan ahli falsafah yang barat dan ahli falsafah Islam. Pertama sekali tentang persamaan worldview dari falsafah dan falsafah Islam dalam metafizik. Persamaan dalam worldview dari falsafah barat dan falsafah Islam yang pertama adalah kedua-duanya bergelut dengan persoalan kewujudan Tuhan. Ahli falsafah barat seperti Thomas Aquinas, Descartes dan Leibniz telah mengemukakan tentang kewujudan Tuhan, termasuk berhujah tentang kosmologi, ontologi dan hujah teologi. Falsafah Islam dan falsafah barat turut berkongsi ilmu kosmologi dan susunan alam semesta yang serupa. Perkara ini dapat dilihat dari ahli falsafah barat dan Islam merenung susunan dan struktur alam semesta. Persamaan worldview falsafah barat dan Islam lagi dari segi alamiah pula. Persamaan worldview antara ahli falsafah barat dan Islam dalam alamiah yang pertama adalah penghormatan terhadap alam. Kedua-dua ahli falsafah barat dan Islam mengiktiraf nilai eksistensi alam dan menekankan kepentingan merawatnya dengan hormat. Persamaan lagi dari worldview yang seterusnya ialah menurut perintah dan mengekalkan keharmonian. Ahli falsafah barat dan Islam mengakui adanya ketertiban dan keharmonian alam semula jadi. Baiklah, kita terus bergerak kepada perbezaan worldview falsafah barat dan Islam dalam metafizik. So, menurut ahli falsafah barat dan Islam, keduanya memandang metafizik ini sangat berbeza. So, jadi worldview menurut pandangan dua falsafah, iaitu falsafah barat, memisahkan antara metafizik dan konsep Tuhan. Falsafah barat ini lebih memfokuskan kepada pencarian pengetahuan serta pemahaman mengenai alam ini tidak mempunyai kaitan dengan Tuhan. Berbeza dengan pandangan ahli falsafah Islam yang mengaitkan metafizik ini dengan agama Islam. Okay. Baiklah, dalam alamiah pula, komponen pertama ialah mengenai konsep alam. Dalam tradisi falsafah barat, alam dikatakan sebagai satu objek yang dapat kita lihat secara ilmiah. Alam dapat difahami dan dilihat melalui beberapa cara seperti cara ilmiah, pemerhatian dan kaedah saintifik. Falsafah Islam tidak memandang alam ini kepada saintifik semata-mata. Dia lebih memandang bahawa alam ini merupakan satu ciptaan Tuhan yang patut dihormati kerana ia menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah sebagai pencipta alam ini. Kesimpulannya, banyak pendapat mengatakan bahawa falsafah lahir daripada Yunani, tetapi ada juga yang mengatakan bahawa falsafah bermula daripada Islam. Ada pula yang berpendapat asal-usul falsafah daripada gabungan keduanya. Falsafah barat adalah hasil pemikiran radikal oleh ahli falsafah barat dari zaman pertengahan hingga zaman moden. Manakala falsafah Islam adalah pemikiran bebas, radikal dan berada pada tahap makna yang mempunyai sifat, ciri dan watak yang menyelamatkan dan membawa ketenangan jiwa. Terima kasih.